Kita intro dulu. Nampak gayanya cabaran sudah pun bersahut. Jangan lepas ni Rafizi bagi alasan Anwar tak bagi berdebat, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin memaklumkan kepada anda bahawa sekali lagi akaun TikTok Wabi Viral telah pun disekat, telah dihantar ke laut dalam. Bukannya permanent ban, tetapi geo-restricted ban. Maksudnya sekarang ini, akaun beliau boleh diakses dekat luar negara ataupun sesiapa yang mempunyai VPN dan sebagainya. Tetapi untuk rakyat Malaysia sendiri, tidak boleh melayari akaun TikTok beliau. Dan dipercayai semua ini adalah disebabkan oleh kritikan-kritikan yang telah beliau lemparkan dekat TikTok berkenaan dengan pelaksanaan Beras Putih Malaysia Madani. Difahamkan juga kerajaan tak puas hati tentang perkara itu. Dan kita dikhabarkan betapa kerajaan sebenarnya akan meneruskan rancangan untuk membuat Beras Putih Malaysia Madani ini walaupun mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Jadinya mungkinlah akaun-akaun seperti Wabi Viral ini disenyapkan atau dibisukan semata-mata untuk memastikan tidak ada kritikan terhadap pelaksanaan Beras Putih Malaysia Madani tersebut. Tetapi tak ada masalah, beliau telah buat akaun baru iaitu YB Viral 06. Anda boleh layari TikTok dan juga follow beliau dekat situ dan insya-Allah perkara ini tidak akan mensenyapkan beliau, tidak akan mensenyapkan saya, tidak akan mensenyapkan semua pejuang-pejuang rakyat yang berjuang demi untuk kemaslahatan rakyat. Kita balik ke topik kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada siang tadi, saya telah membuat satu video berkenaan dengan Rafizi telah mencabar Puan Zarkashi ataupun Isham Jalil ataupun Lim Sian Si untuk bertemu, berdebat dan juga berdiskusi dengan beliau dekat podcast Yang Bakal Menteri. Sebab kata Rafizi, ketiga-tiga penyokong kuat Najib Razak itu tak putus-putus kritik beliau serta dasar-dasar ekonomi yang beliau telah gariskan. Dan beliau kata, alang-alang kau nak kutuk aku sangat, jom jumpa aku dekat podcast Yang Bakal Menteri, kau grill aku dekat situ. Tetapi Rafizi kata juga, kalau nak buat macam tu boleh, cuma dia kena mendapatkan pandangan dan juga cadangan daripada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Yalah, sesama rakan perpaduan kan, takkanlah nak bergaduh ya tak? Sekarang ini, Puan Zarkashi dilaporkan berkata beliau menerima cabaran Rafizi tersebut. Beliau menyahut dan sudi untuk berdebat dengan Rafizi Ramli dalam podcast Yang Bakal Menteri itu. Kerana itu Jam Puat dia kata dia nak grill Rafizi, nak tahu tentang apa sebenarnya langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi negara yang dilakukan oleh Rafizi. Adakah dia sekadar sembang dan sebagainya. So dia sahut cabaran tersebut. Puat juga menegaskan yang beliau ini bukanlah macai Perikatan Nasional. Bahkan bagi Puat, Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan Perdana Menteri yang sangat-sangat gagal. Yang itu tak apalah, lantak kalau Puat kau nak kutuk Muhyiddin ke apa-apa ke suka hati kau. Biasalah, orang-orang UMNO ni ada di antaranya yang tak puas hati Muhyiddin tak habis lagi. Sebab Muhyiddin bertindak keluar daripada parti UMNO dan juga menubuhkan Bersatu lawan pula dengan UMNO dan kalahkan UMNO ketika PRU yang ke-14 dulu. Itu korang punya hal dalaman, aku tak nak masuk campur. Sekarang ini, Puat dah sahut cabaran Rafizi. Dan Rafizi pun dikhabarkan, dia kata, okey, podcast ini akan bermula mungkin bulan Mac nanti selepas dia selesai menjalani pemulihan akibat daripada pembedahan tulang belakang yang dijalani oleh beliau baru-baru ini. Jadi benda ini menarik untuk kita perhatikan tuan-tuan dan puan sekalian. Adakah podcast antara Puat dengan Rafizi ini akan menjadi kenyataan? Ataupun mungkinkah terdapat wahyu-wahyu daripada atas sana yang tiba-tiba mengatakan bahawa okey, jangan buat debat ini sebab sesama kerajaan perpaduan lah apa semua. Mungkin Anwar akan kata, oh tak payahlah kalau bincang-bincang dalaman ke sebagainya. Yalah, tidak mahu nanti menterinya digrill oleh orang UMNO sendiri. Dan kita nak tengok juga apakah kata Zahid Hamidi. Adakah Zahid akan mengizinkan podcast ini berlaku, perdebatan ini berlaku ataupun sebaliknya. Maklumlah tuan-tuan sekalian, kita semua tahu hubungan dalam kerajaan perpaduan madani ini sebenarnya tidaklah begitu kuat, tidaklah begitu kokoh sebenarnya. Masing-masing ada agenda masing-masing dan masing-masing ada kepala masing-masing dan masing-masing ada pandangan masing-masing yang berlaga-laga antara satu sama lain. Dan kita semua faham, Rafizi ini memang kita boleh katakan sebagai Menteri Ekonomi yang paling gagal dalam sejarah negara. Semua akui perkara tersebut. Dan kini mungkin podcast itu dilakukan semata-mata untuk cuba menyelamatkan reputasi Rafizi. Dan sekarang bila Puan kata, okay fine, jom kita berdebat, tak ada masalah, kita nak tengok juga sejauh manakah benda ini akan pergi. Dan adakah ianya akan menjadi kenyataan at the first place. Cumanya kita harapkan kepada Rafizi, janganlah nanti tiba-tiba pula dia kata, oh Anwar tak bagi saya berdebat lah. Oh Zahid Hamidi kata tak payahlah jumpa dalaman sajalah. Buat macam-macam alasan untuk elak berjumpa dengan Puan ataupun macam-macam lah.
kan? Sebab Rafizi pun bila nak berdebat dengan Wabi Wardah pun banyak sangat alasannya. Buat podcast lah, nak berdiskusi lah, nak Q&A lah. Padahal ajakan awalnya ialah berdebat. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita semua tahu. Pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan madani ini pandai bercakap saja. Sembangnya melaut. Tetapi hasil kerja entah apa-apa. Tunggang terbalik ke laut dalam perginya masalahnya kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah terfikir perkara ini tahu. Puan Zarkashi ini merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ataupun ahli MKT UMNO. Dan kita semua tahu for a fact dalam MKT UMNO pada ketika ini, bahkan dalam semua jawatan di dalam UMNO itu termasuk dalam jawatan disiplin ke apa-apa ke, semuanya orang zahid belaka. Sebab kita semua tahu dakwaan daripada para pimpinan ataupun bekas pimpinan UMNO pada ketika ini seperti Isham Jalil, KJ dan ramai lagi mengatakan bahawa Zahid seolah-olahnya hendak menjadikan UMNO sebagai sendirian berhad macam dia punya. Jadi Puan Zarkashi ini ahli MKT UMNO. Dan memang kelihatannya seperti orang zahid kalau ikutkan. Memanglah puan yang nampak macam orang najib. Tetapi kalau dia bukan orang zahid, dia tak akan dapat stay dekat MKT UMNO itu. Jadi sekarang ini, kita pun nampak tahu yang Zahid Hamidi seolah-olahnya tidak bersuara sangat berkenaan dengan apa yang telah dituturkan oleh Puan Zarkashi ini. Sebab kalau macam orang lain, for example macam Akmal Saleh ke apa-apa ke, laju juga Zahid untuk berikan komentar ke, untuk mengatakan sebaliknya ke dan sebagainya kan. Tetapi bila Puan bersuara, Zahid macam tak bersuara sangat tau. So, saya tertanya-tanya, adakah Puan Zarkashi ini merupakan satu bidak yang dihantarkan oleh Zahid Hamidi untuk menyerang kerajaan perpaduan daripada dalam? Sebab, ialah mustahil tindakan yang sebesar yang dilakukan oleh Puan ini tidak mendapat teguran daripada Timbalan Perdana Menteri, betul tak? Jadi, mungkin saya rasa macam ada deep state berlaku dekat situ, tuan-tuan dan puan sekalian. Manalah tahu kan, sekadar pandangan saya yang polos ini. Dan mungkin juga saya ini salah. Tetapi kalau saya betul macam mana? Tetapi sekarang ini rakyat dah tak peduli sangat pasal politik. Rakyat dah tak heran pasal deep state ke apa-apa kelantak kau kat situ. Yang rakyat kisahkan ialah harga barang yang semakin meningkat. Kos sara hidup yang semakin menggunung-gunung tingginya. And then kemudian orang kata apa, masalah ekonomi kita. Ringgit kita merudum. FDI kita drop. Macam-macam lagi perkara yang memeningkan kepada rakyat pada ketika ini. Dan sekarang rakyat terpaksa berhadapan dengan sebuah kerajaan yang berpolitiking tak kiralah di luar ataupun di dalam. Kerjanya berpolitiking 24 jam, berdebat 24 jam. Tapi hasilnya habuk pun tarak. Jangan sampai rakyat fed up. Sampai mereka datang ke Putrajaya bertemu dengan seorang-seorang menteri termasuklah Perdana Menteri dan bertanyakan soalan ini, baru ada akai. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?